Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Saya Nurlaikah binti Abdurrahman, siswa guru BM SK3 akan membentangkan hasil tugasan 3 persembahan bagi IDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Pengenalan, sosiologi pendidikan berfungsi sebagai kerangka analitikal untuk menilai interaksi antara struktur sosial seperti kelas, etnik dan cantina dengan institusi sekolah bagi menentukan peranannya sebagai ejen penyatuan atau instrumen reproduksi sosial. Secara kritisnya, kita perlu menelusuri sama ada sekolah bertindak sebagai pemacu kesamarataan atau sekadar mengekalkan stratifikasi sosial sedia ada. Di Malaysia, evolusi sistem menerusi PPM 2023-2025 kini memberikan penekanan terhadap kualiti dan equity digital selaras dengan tuntutan global IR 4.0. Pendidikan diiktiraf sebagai Great Equalizer yang membolehkan murid, khususnya golongan B40, mencapai mobility vertikal menerusi sistem meritokrasi yang mengutamakan pencapaian individu melampaui limitasi sosioekonomi. Hal ini bermakna pendidikan merupakan wahana utama untuk memecahkan kitaran kemiskinan dan mendemokrasikan peluang secara inklusif melampaui batasan lokaliti. Oleh itu, analisis ini bertujuan untuk menilai secara kritis sejauh manakah inovasi pendidikan bertindak sebagai pemangkin mobiliti sosial dan kemenjadian murid melampaui aspek adaptasi teknologi semata-mata. Analisis ini tidak hanya tertumpu kepada kecanggihan alatan, tetapi kepada impak sosiologi inovasi tersebut dalam mengubah strata sosial murid. Kita beralih kepada inovasi dalam pendidikan. Inovasi pendidikan di Malaysia merupakan anjakan strategik yang bermatlamat untuk mengoptimumkan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Menurut Ismail dan Ahmad 2023, transformasi ini bukan sekadar adaptasi daripada teknologi, malah merupakan usaha sosiologi untuk merapatkan jurang pendidikan melalui akses yang lebih inklusif dan saksama. Persoalannya, bagaimanakah transformasi ini diterjemahkan dalam bilik darjah untuk merapatkan jurang sosioekonomi tersebut? Jawapannya terletak pada 3 dimensi utama inovasi kita, iaitu pertama, menerusi pendigitalan pendidikan dan STEM. Pendigitalan pendidikan dan STEM ini dilihat menerusi 2 perkara, iaitu peneraju platform Delima, Inisiatif Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun DELIMA bertindak sebagai ekosistem digital tunggal yang mengintegrasikan aplikasi global seperti Google, Microsoft dan Apple. Inovasi ini mendemokrasikan ilmu melampaui batasan geografi. Seterusnya, yang kedua ialah integrasi AI dan STEM. Penerapan kecerdasan buatan AI dan pengkodan dalam kurikulum RBT bertujuan untuk melahirkan modal insan kompeten yang berdaya saing dalam ekonomi digital global. Seterusnya, dimensi inovasi yang kedua adalah transformasi pedagogi moden menerusi pembelajaran teradun dan flipped classroom. Kedua-dua kaedah ini menggabungkan interaksi fizikal dan digital bagi memberikan autonomi kepada murid untuk belajar mengikut rentakan diri ataupun self-paced, manakala waktu kelas akan difokuskan kepada aktiviti kolaboratif dan juga kebat. Kedua, gamifikasi pendidikan. Penggunaan elemen permainan meningkatkan motivasi intrinsik dan keterlibatan aktif murid sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. Yang ketiga ialah evolusi sistem pentaksiran dan kurikulum. Komponen ini dapat dilihat menerusi 2 kaedah, iaitu yang pertama, peralihan kepada PBS dan juga PBD. Transformasi daripada orientasi peperiksaan kepada pentaksiran holistik yang menilai aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara autentik menerusi PBS dan juga PBD ini merupakan sebuah inisiatif yang dapat membantu dalam pendidikan. Yang kedua adalah pemerkasaan kurikulum TVET, iaitu inovasi pendidikan teknik dan vokasional meningkatkan kebolehpasaran murid melalui penguasaan kemahiran praktikal IR 4.0. Melalui sinergi antara teknologi,
Pedagogi dan sistem pendidikan kini mampu berfungsi sebagai wahana mobiliti sosial yang berkesan. Kita tidak lagi menilai murid hanya melalui kertas peperiksaan, tetapi melalui keupayaan mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan lanskap digital. Setelah kita memahami bentuk-bentuk inovasi yang diimplementasikan, timbul persoalan kritikal, iaitu sejauh manakah inovasi ini benar-benar mengubah kedudukan sosial murid. Oleh itu, mari kita teliti impak sosiologi inovasi ini secara mendalam dalam konteks kesan terhadap mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan kedudukan individu dalam struktur strata masyarakat. Inovasi pendidikan bertindak sebagai pemangkin yang membolehkan murid, khususnya daripada latar belakang B40, untuk memecahkan kitaran kemiskinan tegar melalui penguasaan kemahiran abad ke-21 yang relevan dengan pasaran kerja. Persoalannya, bagaimanakah mobiliti sosial ini dapat direalisasikan secara praktikal dalam bilik darjah? Manifestasi pertama yang dapat kita lihat adalah melalui kesetaraan peluang digital dan merapatkan jurang lokaliti. Akses ilmu tanpa sempadan. Inovasi teknologi seperti platform pembelajaran dalam talian telah meruntuhkan tembok pemisah antara kawasan bandar dan pedalaman. Murid di kawasan luar bandar kini mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan bimbingan daripada pakar dan sumber rujukan yang berkualiti. Buktinya, menurut Harun dan Arifin 2024, pendigitalan pendidikan telah meningkatkan accessibility maklumat yang secara langsung meningkatkan kadar kemasukan murid luar bandar ke peringkat universiti sekaligus membuka ruang mobility vertikal. Yang kedua, transformasi kebolehpasaran dan kemahiran KALIS masa depan. Relevansi kurikulum TVET. Fokus inovasi terhadap bidang teknikal dan digital memastikan murid memiliki kemahiran yang dicari oleh industri IR 4.0. Ini mengurangkan risiko pengangguran dalam kalangan graduan daripada keluarga berpendapatan rendah. Buktinya, kajian Saleh et al. 2022 menunjukkan bahawa pemerkasaan inovasi dalam pendidikan teknikal TVET telah berjaya meningkatkan kadar upah dan tangga gaji graduan yang merupakan petunjuk utama kepada peningkatan status sosioekonomi. Yang ketiga, pemerkasaan modal insan dan kemahiran insaniah digital. Persaingan profesional iaitu aktiviti kolaboratif melalui platform digital bukan sahaja membina kemahiran teknikal, malah memupuk kemahiran insaniah ataupun soft skills seperti kepimpinan digital dan penyelesaian masalah yang kompleks. Hal ini dapat dilihat menerusi inovasi dalam cara murid berinteraksi secara global, membolehkan mereka bersaing secara kompetitif dalam pasaran kerja profesional. Menurut Yusuf 2021, penguasaan kemahiran ini adalah kunci utama bagi murid untuk berpindah daripada kelas pekerja kepada kelas profesional. Dapat disimpulkan bahawa inovasi bukan sekadar memudahkan PDP, tetapi ia adalah ejen pengagihan semula peluang. Apabila murid B40 menguasai teknologi dan kemahiran TVET melalui inovasi kurikulum, mereka tidak lagi terperangkap dalam status asal keluarga mereka. Inilah impak sosiologi yang paling besar dalam sistem pendidikan kita. Seterusnya, kita beralih kepada kepentingan guru melaksanakan perubahan dalam pendidikan. Guru bukan sekadar penyampai maklumat, tetapi bertindak sebagai ejen perubahan yang menterjemah inovasi pendidikan kepada impak sosial yang nyata. Keberkesanan sesuatu inovasi dalam memacu mobiliti sosial sangat beruntung kepada kesediaan dan kompetensi guru untuk melaksanakannya di peringkat akar umbi. Yang pertama, guru sebagai penyedia peluang. Guru meneroka potensi tanpa batasan, iaitu menerusi penguasaan inovasi pedagogi yang berupaya membantu guru untuk membimbing murid meneroka potensi diri mereka melampaui limit latar belakang keluarga. Inovasi seperti pembelajaran terbeza membolehkan setiap murid mendapat sokongan yang tepat mengikuti tahap keperluan mereka. Buktinya, menurut Ismail Ahmad 2023, guru yang mahir mengintegrasikan inovasi mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif sekaligus merapatkan jurang pencapaian antara murid. Yang kedua, membentuk reproduksi sosial dan menjamin keadilan digital. Keadilan dalam bilik darjah.
Tanpa campur tangan guru yang proaktif, teknologi berisiko menjadi ejen reproduksi sosial di mana hanya golongan elit sahaja yang akan mendapat manfaat. Oleh itu, guru berperanan dalam memastikan keadilan digital mampu dicapai dengan berlakunya pemberian sokongan tambahan kepada murid yang kurang bernasib baik agar mereka tidak lagi ketinggalan. Buktinya, menurut Bakar 2020, peranan guru kritikal untuk memastikan teknologi digunakan sebagai alat penyetaraan, bukannya alat yang memperlebar lagi jurang sosioekonomi sedia ada. Yang ketiga, motivator mobility melalui pembelajaran bermakna. Membina keyakinan diri. Melalui inovasi seperti pembelajaran berasaskan projek (PBL), guru mampu membina keyakinan dan kemahiran kepimpinan murid. Kepercayaan yang diberikan oleh guru mampu mengubah minda murid daripada golongan rendah untuk bercita-cita tinggi. Hal ini dibuktikan menerusi kajian Rashid et al. 2025 yang menekankan bahawa guru yang menggunakan inovasi untuk memperkasakan suara murid berjaya memupuk daya tahan yang diperlukan untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Inovasi hanyalah alat, namun gurulah yang memberikan nyawa kepada alat tersebut. Kepentingan guru melaksanakan perubahan ini terletak pada tanggungjawab moral untuk memastikan setiap murid mempunyai eskalator sosial yang berfungsi untuk mereka mendaki tangga kejayaan hidup. Secara tuntasnya, inovasi pendidikan di Malaysia bukan sekadar transformasi digital, malah merupakan instrumen sosiologi yang ampuh dalam mendemokrasikan peluang pendidikan bagi setiap lapisan strata masyarakat. Melalui sinergi teknologi, anjakan pedagogi dan evolusi sistem pentaksiran, pendidikan kini berperanan sebagai eskalator sosial yang membolehkan murid untuk memecahkan kitaran kemiskinan tegar dan mencapai mobiliti vertikal yang bermakna. Namun, keberkesanan inovasi ini untuk menentang reproduksi sosial amat bergantung kepada kualiti guru sebagai ejen perubahan yang menterjemah visi nasional kepada impak sosial yang nyata. Usaha bersepadu ini memastikan sistem pendidikan negara tidak hanya melahirkan tenaga kerja yang mahir, malah menjamin keadilan sosial dan kesamarataan peluang demi kemajuan peradaban bangsa dalam mendepani cabaran global yang kian dinamik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.